Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita puji, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita tak terlupa Allah, supaya apa saja daripada nikmat yang kita dapat yang tidak habis, tidak kuasa kita nak hitung, nak bilang, supaya kita ingat bahawa nikmat ini daripada Allah, dan supaya Tuhan sentiasa bagi nikmat kepada kita dan tak ada kerak nikmat kepada kita. Maka jalan yang paling baik sekali dengan kita banyak syukur dan banyak puji Tuhan kita, Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Dengan kita banyak kata Alhamdulillah. Saudara semua, maka pada pagi ini ialah pagi yang keempat semenjak daripada kita mula pada hari Jumaat ambil berkatnya. Maka hari Sabtu, hari Ahad, maka hari ini hari Senin, hari yang keempat. Walaupun pada asal tu program kita ia ada banyak buah kitab, tetapi pada masa sekarang ini kita berjalan dengan baca hadis Nabi dulu, ambil berdekat dengan hadis Nabi. Baru lepas tu insya-Allah kita akan tambah panggil apa ni, mata pelajaran yang lain pula insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti biasa pada awal-awal ni, bagi saudara-saudari yang bersama kita, minta kita pakai share dan jangan lupa kod like, kod titam page ini, supaya benda yang akan datang daripada benda yang baik-baik tak luput daripada kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita jadi manusia, kita jadi orang Islam, kita jadi orang beriman yang sentiasa cinta kepada agama Islam dan setiap hari menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita hadis yang keempat daripada hadis-hadis pilihan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Maka wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wida' min waja'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu mal wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thuluthi mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah faqala la qultu fathuluthu ya Rasulullah qal athuluthu wathuluthu kathirun aw kabir innaka antadhara warathataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Qal faqultu ya Rasulullah
ukhallafu ba'da ashabi qal innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah fala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'u bika aqwamun wa yudarra bika akharun Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinil ba'is Sa'd bin Khawlah. Hadis ni daripada hadis yang panjang sikit, tapi pada hari ni saudara semua banyak pelajaran, sangat hebat pelajaran dan baik besar bagi pelajaran yang ada oleh hadis ni, dan kita dapat manfaat bersama insya-Allah. Maka seperti biasa yang kita berjalan mari, iaitu cara kita muzakarah kita merepangi mata pelajaran hadis Riyadhus Salihin ni ialah pertama kali kita baca hadis, lepas pada tu kita mari berkecek sikit sebanyak dengan rawi hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis. Lepas tu kita masuk terjemah, syarah, huraian, maksud daripada hadis, apa kata, apa makna, dan akhir sekali kita mari ambil pelajaran panggil satu persatu yang duduk ada dalam hadis. Nah, kalau gitu pak tangga, pak cara kita akan berjalan dalam syarahan kita bagi hadis-hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Salihin. Maka yang meriwayatkan hadis ini rawinya ialah Sa'd bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang mulia, saudara semua, sahabat yang mulia, dan dia ni daripada lelaki yang awal-awal masuk Islam. Nah, awal-awal masuk Islam, maka dia ni sebab masuk Islam dia nya sebab Abu Bakar pergi dakwah. Jadi sebagaimana kita tahu bahawa awal-awal orang yang masuk Islam daripada perempuan Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sendiri, dan daripada kanak-kanak sepupu Nabi iaitu Ali bin Abi Talib yang paling muda sekali, budak. Masa tu Ali budak lagi. Dan orang muda yang pertama yang masuk Islam beriman dengan Nabi ialah Abu Bakar. Nah, dan daripada golongan hamba ialah Zaid bin Harithah, lepas khadam dan hamba Nabi. Maka selepas daripada 4 orang itu, nah, orang yang hebat sekalinya yang diseru orang lain pulaknya ialah Abu Bakar. Jadi masa tu masa yang susah, nak terus terang tak boleh, bahkan dakwah dengan bentuk sulit. Maka Abu Bakar dia pilih beberapa orang daripada kawan-kawan rapat dia yang apabila dia bersapa ni tidak bahaya bagi diri dia dan tidak bahaya bagi dakwah Nabi, maka dia kaji, dia pilih. Maka daripada orang yang Abu Bakar pilih dakwah, pilih seru kepada Islam, Sa'd bin Abi Waqqas. Maka selepas daripada Sa'ad dengar dia panggil perseruan, dia panggil Abu Bakar, nah, maka dia pun serata selalu beriman dengan Abu Bakar. Bahkan dia ni awal-awal daripada golongan yang pertama yang masuk Islam, bahkan bilangan dia orang yang ketujuh. Orang yang ketujuh yang masuk Islam. Kalau gitu hebat sangatnya orang masuk Islam awal-awal ni. Nah, dan ketika dia masuk Islam tu, nah, umur dia setengah ulama kata 19 tahun dan setengah ulama kata umur 17 tahun. Ulama sejarah, nah, kata umur dia ketika dia masuk Islam tu setara tu 19 ataupun 17 tahun. Dan dia ni Sa'd bin Abi Waqqas salah seorang daripada 10 orang yang Nabi kata engkau ahli syurga. Masya Allah. Orang yang awal-awal masuk Islam ni hebat. Sebab tu kebanyakan orang yang masuk awal tu pada hari tu nah, kebanyakan tu orang panggil bukan semua. Nah, Nabi kata engkau ahli syurga. Ya, semua sahabat ahli syurga belaka.
Tapi hak Nabi royak tu, engkau ahli syurga, engkau ahli syurga ni, nah kebanyakan pada awal-awal masuk Islam lah, orang yang masuk mula-mula. Tapi bukan semua yang masuk belakang pun ada. Nabi kata engkau daripada ahli syurga. Maka salah seorang yang Nabi kata engkau daripada ahli syurga ialah Sa'd bin Abi Waqqas. Masya-Allah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni saudara semua, ia seorang manusia yang sangat kasih dan taat kepada ibu. Ini pun boleh hadir Rusia. Boleh hadir sebab apakah yang buat dia tu dapat benda baik. Yang buat dia tu berimeh. Yang buat dia tu betul dunia dan akhirat. Boleh jadi sebab yang besar, sebab dia anak yang sangat buat baik, anak yang sangat taat, ambil hati, menyuka, menggembirakan ibu dia sepanjang masa, semasa dia duduk dengan ibu dia. Boleh jadi sebab baik tu Tuhan pilih dia jadi sahabat Nabi yang awal-awal, Tuhan pilih dia jadi ahli syurga. Padahal dia duk menyawa lagi, duk berjalan lagi, duk ramai-ramai dengan anak bini, duk buat apa? Hidup seperti manusia ramai-ramai, tetapi yang berbezanya dia ahli syurga dah. Masya-Allah. Kalau gitu, nah, taat kepada ibu bapa ni, nah, dia panggil luar biasa. Kelebihannya sangat hebat sangat. Sangat hebat kelebihan. Nah, maka apabila berkecek bab taat kepada ibu bapa dan buat baik kepada ibu bapa, saya teringat seorang ulama, seorang wali Allah nama Uwais Al-Qarni. Orang ni orang Yaman, dia ni semasa dengan Nabi tapi dia bukan sahabat dan dia berimeh dengan Nabi tapi dia tak berjumpa Nabi, sebab tu dia tak dibilai daripada golongan sahabat. Tetapi walau begitu pun dia tak pernah berjumpa Nabi, tapi Nabi kenal dia, kenal nama dia, kenal orang panggil apa tempat dia duduk, dan kenal kata lagu mana kelakuan dia. Sampaikan Nabi pesan kepada sahabat, jikalau kamu berjumpa dengan Uwais, kamu mintalah dia tolong minta maaf we kamu. Tolong dia berdoa dengan Tuhan, we Tuhan maaf. Tuhan ampun dosa kamu, dan apa yang mu nak meminta dia berdoa kepada Allah supaya kamu dapat benda tu. Jikalau dia berdoa kamu enggak, nescaya mu dapat benda tu, sebab Tuhan tak tolak doa dia. Allahu Akbar. Dan Nabi kata Uwais ni di atas langit ma'ruf, orang kenal belaka, bukan orang para malaikat. Semua malaikat atas langit yang bilangnya kita tidak boleh royak sebab terlalu dan bersangat banyaknya. Nah, yang sangat besar, yang sangat luas, tapi penuh dengan malaikat, tidak ada tempat luar. Semua malaikat kenal belaka Uwais. Tak bombing tak siapa kenal. Orang kenal yara-yara ya. Nah, dan kebanyakan orang tak kenal. Lebih-lebih lagi selepas pada Nabi mati dah, selepas daripada Umar mati dah, maka ia hijrah pergi duduk di Kufah, duduk ke mana kata, tak ada siapa kenal dia, tak ada harga. Sebab dia orang pakai miskin, baju buruk, jalan orang tak padu. Kadang-kadang kena-kena orang kata dia gila pula. Itu dipandangi manusia, tetapi pandangi Allah, nah, dan pandangi para malaikat semua atas langit, semua kenal, semua cinta kepada dia. Dan Nabi kata lagi bahawa dia ni hari akhirat kelak, hari kiamat nanti, nah, dia boleh tolong umat Nabi Muhammad yang wajib masuk neraka ni, dia tolong, ya tak Allah jangan masuk yang neraka. Nah, aku syafaatkan dia, nah, aku tolong dia hari ni, aku syafaatkan dia, kamu jangan buh neraka dia, kami jangan buh neraka yang ni, kami jangan buh neraka yang ni. Tuhan kata ya, aku tak buh kerana mulia kepada kamu. Ya, aku terima minta ilmu. Maka orang wajib neraka tak buh. Ai selamat dengan pertolongan daripada Uwais. Allah hebatnya saudara semua Uwais. Lepas tu tahu ke tak banyak manakah yang dia boleh syafaat, boleh tolong orang yang nak masuk neraka, lepas tu tak masuk dengan sebab dia tolong ni, tahu ke tak banyak mana? Nah, setengah katanya 200,000 orang. Allahu Akbar. 200,000 orang ia akan tolong di akhirat kelak. Maka orang yang nak tolong orang banyak semacam ni orang yang sangat hebat benar lah. Orang yang rapat benar lah dengan Tuhan. Orang yang mulia sangat, tinggi sangat lah. Sebab Tuhan tak ada, dia panggil Tuhan tak Tuhan tak, dia panggil apa, Tuhan tak ada buat hal yang minta tu tak kena.
Jadi apa yang minta Tuhan kena bui. Sebab apa? Muliakan dia. Kalau gitu dia maha menang. Nah, kalau gitu saudara semua, apa sebab yang waktu dia maha lagu tu lalu? Apa sebab yang waktu dia dapat peringkat gitu lalu? Siapakah Nabi pesan kepada Umar? Nabi pesan kepada Ali. Bila masa menjumpa dia, mung dia panggil mintalah dia doa kat mung Tuhan ampun dosa kamu. Umar tunggu nak jumpa Uwais. Maka tahun akhir belum Umar mati tak berapa hari berjumpa. Maka ia syukur kepada Allah sebab boleh berjumpa Uwais. Padahal tak pasal jumpa belum tu, tapi sebab apa kena? Sebab Nabi rakyat siap dah. Nabi peta siap dah rupanya lagu tu, dan dia ni pada asal seorang lelaki yang menyakit bala. Lepas tu Tuhan wisya semua, malaikat entah bahu dia di belakang tu ada putih sekadar duit dirham, duit kok lah. Kalau tu dia orang panggil paruk dia ada lagi kesal daripada menyakit bala dia. Dan maka berjumpa Umar minta uya berdoa kepada Allah supaya Tuhan ampun dosa Umar. Tingginya maqam dia. Saudara semua, banyaklah kita nak kecek bab Uwais ni panjang lagi. Tapi nak rakyat kata sebab gapo dia dapat peringkat yang tinggi gitu lalu? Nah, kerana satu sahaja, kerana dia banyak buat baik kepada ibu dia. Dan sebab yang dia tak jadi sahabat Nabi, padahal ia beriman masa Nabi hidup lagi, tapi ia tak berjumpa dengan Nabi, satu je yang waktu dia tak jadi sahabat. Sebab sahabat-sahabat ni ialah orang yang jumpa dengan Nabi, patu beriman dengan Nabi, patu matilah beriman. Itu sahabat. Maka orang yang hidup masa Nabi, beriman dengan Nabi tapi tak jumpa, bukan sahabat. Maka daripada golongan orang yang cinta ke Nabi, beriman dengan Nabi, ikut Nabi sungguh-sungguh tapi tak berjumpa Nabi, ialah Uwais. Sebab apa saudara semua? Sebab satu saja. Sebab ia ada ibu yang buta mata, yang dia sentiasa khidmat, tak tinggal ibu dia. Tak tinggal. Allahu Akbar. Tak tinggal ibu dia. Siapakah ibu kata, wahai Uwais, aku tahulah kamu cinta ke Rasulullah. Aku tahulah kata kamu ni nak pergi ke Madinah, nak pergi berjumpa Nabi. Maka wahai Uwais, anakku yang dikasihi, engkau pergilah jumpa Nabi. Nah, tak apa, saya sabar boleh, saya duduk serta ya. Dah kamu pergi seminggu, kamu kelik marilah. Nah, terik-terik 2 minggu tak apa dah. Maka daripada Yaman ni nak pergi kepada Mekah ni, nak pergi kepada Madinah tu, masa tu nah, orang panggil berjalan ni, orang panggil beribu-ribu kilo, 2000 kilo lah kita kata. Maka berjalan ni besar, tinggi suk kita bolah lah sebulan. Nah, tu pergi kelik lah sebulan kita kata. Nah tu, maka mek dia kata, tak apalah Uwais pergi, tak apa, insya-Allah kau ni ada lagi jiran-jiran boleh bercara dia. Nah, tapi Uwais tak. Dia kata, wahai ibuku, aku tak akan tinggalkan berseorangan selama saya hidup. Allah. Maka Nabi tahu, Nabi dah balik dan Nabi tahu. Nabi kata di Yaman ada seorang lelaki yang sangat taat kepada ibunya. Maka Tuhan cinta kepada dia sehingga para malaikat semua kenal dia. Saudara semua. Sebab tu bagi orang yang ada ibu, bagi orang yang ada ayah, buatlah baik kepada ibu dan ayah. Seboleh-boleh. Maka buat baik kepada ibu dengan ayah ni darajat engkau di akhirat kelak. Buat baik kepada ibu ayah ni, itu ialah anak kecil syurga bagi engkau. Buat baik kepada ibu bapa ni, itu pagar yang akan jaga keselamatan engkau. Maka kena dengan patah sia kata, orang yang taat kepada ibu bapa, orang yang buat baik kepada ibu bapa, tok namai lai tok fai mai dia betul kena. Sungguh. Nah, walaupun perkataan daripada orang asing tapi makna dia betul. Orang yang taat kepada ibu bapa ni, dia panggil dengan berkat tu Tuhan jaga keselamatan. Walau cuba itu ya ada, tak dapat tidak. Nah, tu. Dan taat kepada ibu bapa, buat baik kepada ibu bapa ni ialah anak kecil bagi rezeki. Rezeki murah. Allahu Akbar. Nanti kita kecek semula baik ibu bapa apabila sampai di tajuk dia insya-Allah. Kalau gitu, Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang lelaki yang sangat buat baik kepada ibu dia. Nah, maka ibu dia tahu kata Sa'ad ni sangat cinta kepada dia. Maka tak kala Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, maka ibu dia tak redha. Ibu dia sangat marah dan dia pisah nak hirat Sa'ad klik kepada kafir semula. Suruh orang panggil murtad, tinggal orang panggil agama Islam. Dia buat lagu mana? Dia kata, wahai Sa'ad anakku,
jikalau kamu tak kembali kepada agama tok nenek kita, saya semua berala, aku akan berak, tak si makan, tak si minum. Akan berak, tak si makan, tak si minum. Tu. Jadi dia nak melembutkan hati anak dia, usia belah ke dia, dan akhirnya tinggal Nabi dan tinggal agama Islam. Cara tu dia buat. Tu. Maka beberapa hari dia buat lagu tu, sehingga saat ni gelisah. Sebab ibu dia tak biasa buat ibu dia duka cita. Dia tak pernah buat ibu dia susah. Maka ni susah dengan sebab dia. Allahu Akbar. Tetapi iman yang masuk dalam jiwa dia kemah, tegak, kukuh. Maka akhirnya dia pergi berjumpa ibu dia. Dia kata, wahai ibuku, jikalau engkau ni ada roh, beribu-ribu roh, maka keluar lepas keluar, maka aku tak tinggal agama Islam. Aku tetap jadi umat Nabi Muhammad. Aku tetap berimej dengan panggil kerusulan nak panggil Muhammad. Maka kamu nak makan pun makan, tak saya makan pun ikutmu lah. Aku tak tinggal walaupun aku kasih saya cinta kepada engkau. Tu setara tu tegak iman dia, maka cuba besar. Tu dia. Maka ibu dia pun bawa lepas orang panggil tahu lagu tu, dia pun makan. Sebab apa? Tak halal dah. Sebab tak halal dah. Kata dia tu orang panggil nak tinggal agama. Maka dia makan minum, orang panggil maka tinggal benda hak dia, orang panggil buat gitu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, dia juga daripada orang yang awal-awal hijrah pergi kepada Madinah. Selepas datang arahan daripada Nabi, perintah daripada Allah, suruh hijrah tinggal Mekah dan pergi kepada Madinah ni, maka dia daripada orang awal-awal yang dia pergi panggil apa? Sekali dengan orang panggil Bilal dan sekali dengan Ammar ibn Yasid radhiyallahu taala anhum. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga daripada orang panggil seorang orang panggil manusia yang Tuhan terima doa dia. Hak benar ni terkenal serata-rata di masyarakat semasa tu. Jikalau Sa'ad doa gak sudah boleh kelih dengan mata kepala dah. Emo sama sehari, emo esok, emo lusa, tapi derah cepat benar boleh kelih apa hak Sa'ad orang panggil apa doa. Siapa satu ketika tu ada seorang yang duduk tuduh, duk curca, duk kecek huduh tentang orang panggil sahabat-sahabat Nabi hak mati dah seperti Abu Bakar, Umar apa semua gitu gini. Maka dia lari, tiba-tiba orang hak duk kata huduh tu tak reti, bahkan dia melampau kata-kata lagi. Maka dia berdoa, suruh Tuhan orang panggil apa menghinakan dia dan membinasakan dia. Tiba-tiba lepas daripada dia sudah doa, tak tahu mari mana seekor unta yang besar yang bakai mari sonok dia tu yang duk kata saat ni tu. Allahu Akbar. Dan sebab dia ni orang panggil apa Tuhan terima doa sebab dia taat kepada ibunya, dan yang kedua sebab Nabi doa. Nabi kata, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, eloklah makannya kamu, kamu makannya yang halal, jangan makannya haram. Nescaya kamu akan jadi seorang yang diterima doa apabila kamu berdoa. Allahu Akbar. Dan dia ni Sa'ad seorang panggil sahabat yang terakhir sekali daripada muhajirin. Muhajirin ni ialah orang asal ni orang Mekah, maka hijrah tinggal Mekah mari di Madinah. Maka dialah orang muhajirin akhir sekali mati. Misal kata muhajirin yang hijrah tinggal panggil tanah Mekah mari di Madinah, kita boleh misal kata 5,000 orang misal kata. Maka orang yang mati akhir sekali yang ke 5,000 Sa'ad bin Abi Waqqas. Dialah orang terakhir sekali yang mati di kalangan orang muhajirin. Maka saudara semua, kisah mati dia ni dia panggil Masya Allah. Dia ni orang duit banyak, dia ni orang kaya. Maka ketika dekat nak habis orang panggil umur dia, nak habis nak sampai ajar dia, nak habis nyawa dia, maka dia suruh setengah daripada anak dia tu dia panggil apa, ambil baju yang rebeh carik dah, dia nak pakai. Dia pesan kata ambil baju tu yang kuduk sipar bucu tu tepat tu, ambil tu baju tu kelih kalau berjumpa
ambil baju tu mari, dan apabila aku pejam mata, apabila aku mati, maka mukafanlah tubuh aku ni dengan baju tu. Kafan aku dengan baju tu. Allahu akbar. Baju tu sangat buruk. Nah, tetapi sebab apa? Dia nak suruh anak cucu dia, suruh orang panggil pak orang ada di hari tu, dan dia pesan suruh kafan dia dengan baju tu, sebab baju tu yang rebeh cari, yang apa bekas orang panggil, ialah bekas baju yang dia guna pakai leperang. Dia perang Badar, perang apa, dia pakai baju tu dulu. Nah, dia pakai baju tu. Kau kena ada bekas pedai cakar, ada bekas tembuh nak panah apa semua. Nah, dia pakai baju tu dulu masa perang dulu. Sebab tu dia nak ambil berkat, nak ambil syafaat, dan mudah-mudahan dengan berkat baju yang dia pakai ketika nak meninggikan kalimah la ilaha illallah. Nah, dia masa dia guna pakai baju tu kerana dia nak bertahan agama Islam tak siwi mampu, tak siwi raib. Bukan nak meninggikan orang panggil bendera Islam. Nah, kalau gitu baju tu orang panggil baju yang baik. Sebab tu suruh kafir mudah-mudahan dia selamat daripada fitnah kubur, dia rengihkan orang panggil soal dalam kubur, dan sebab itulah dia selamat belaka daripada seksa dalam kubur. Nah, saudara semua, maka benda ni pun kita boleh buat. Tempat kita ada orang buat. Nah, kena orang ni orang panggil wasiat, jika aku mati maka kafirlah aku dengan kain ihram yang pergi buat haji. Sipai taruh. Nah, klik mari pak sipai taruh molek kain ihram dia. Nah, ada dia, dan dia pesan wasiat kalau dia mati, nah orang panggil pak kafirlah dengan ihram ni. Sebab apa? Ada. Dan kena orang. Nah, saya pernah baca sejarah mari, dia pesan jikalau orang panggil apa aku mati, nah maka dalam sorok tu ada air sejabir, nah maka selepas daripada kamu maningku sudah siap, nah maka belum nak kafir tu, maka ambil air tu, nah orang panggil boleh kafir aku air tak ia di tubuh aku, maka kamu kafirlah nak kain apa-apa tak apa, tapi minta air tu duk di dalam kain kafir, duk sekali dengan dia, tanah sekali dengan dia. Nah, tu dia. Air apa tu saudara semua? Ialah air mata. Air mata yang dia teriak kerana cinta kepada Allah. Air mata yang dia teriak waktu malam-malam sore diri, bangun semaya tuju kepada Allah. Maka dia berdoa dengan Tuhan, manja dengan Tuhan, minta ampun dengan Tuhan, sehingga mengalir air mata dia. Maka dia hipung air mata boleh bekas, boleh berjabir, sehingga dapat sejabir air mata. Maka ia besar suruh tanah dengan dia air mata ni. Mudah-mudahan dengan berkat air mata ni, Tuhan panggil nampak air mata ni, maka Tuhan tolong semua selamat daripada benda-benda tak baik. Allahu akbar. Orang dia baik lagu tu dia hidup. Kita kadang-kadang tak ada pernah titik air mata kerana cinta kepada Allah. Kita kadang-kadang tak ada pernah titik air mata kerana takut kepada Allah. Tapi kita keluar air mata banyak sebab gugi meniaga air kita. Kita titik air mata banyak tapi nak bila kerana apa? Kerana sakit hati kepada adik atau kakak, kepada anak. Nah, macam-macam benda-benda lain. Nah, kerana apa? Kerana duit kena curi, titik air mata. Kerana rumah utuh, titik air mata. Kerana kebun buahan ni dia panggil apa? Rusak. Dan mari dihujan punah habis, titik air mata. Kita banyak titik air mata bak dunia. Tapi bak Tuhan, cinta ke Tuhan, takut ke Tuhan, cinta ke Nabi, kita tak teriak mana. Allahu akbar. Kalau gitu, itu cara orang panggil Sa'ad buat. Maka kita boleh tiru saudara semua, berbeza daripada orang ke orang. Orang ni sifat benda ni, yang pentingnya benda tu kita seka, kita yakin kata benda ni baik, dan Rusia di antara kita dengan Tuhan, maka sifat taruh benda tu. Nah, ada dia. Walaupun di mata orang tak ada harga, tapi di kita harga mahal. Bahkan di sisi orang berimeh harga mahal belaka. Sebab benda ni lebih baik daripada duit puluh ribu juta. Nah, sebab apa? Duit banyak gitu lalu, kereta molek dan berbilai-bilai banyak, rumah besar, tidak boleh menyelamatkan dia daripada ulah di kubur. Tidak boleh menyelamatkan dia daripada kala ceking di kubur. Tidak boleh menyelamatkan seksa apa yang dia dapat oleh kubur, tak boleh tolong. Tetapi sah kata sejabir air mata, kan ada setitik ya air mata yang dia teriak benar-benar cinta kepada Allah.
Benar-benar takut kepada Allah. Setitik dua titik itu ya, selamat habis daripada bala-bala dalam kubur. Dan selamat habis bukan dalam kubur saja dah, akhirat kelak pun selamat. Saudara semua. Kalau gitu, kita merusiakan amalan baik kita. Sipir di antara kita dengan Allah. Apa serah. Baik. Lagi pula Allahu Akbar. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas dan dia matinya pada tahun 55 Hijrah. Jadi selepas Nabi mati, dia hidup lagi pula dah dekat-dekat dia panggil 44 tahun. Lepas pada Nabi mati 44 tahun baru dia mati. Allahu Akbar. Baik. Maka itu sikit sebanyaklah dia panggil apa benda yang bersangkut paut dengan dia panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Lepas pada tu mari dia panggil yang kedua. Kita mari masuk baca huraian hadis yang apa yang berlaku dan kita dia panggil ambil faedah daripada dia. Dia kata, Sa'ad kata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada telah mendatang menziarahi aku dah oleh Rasulullah. Tu di mana berlaku ni? Di Mekah. Ya'uduni, Nabi mai ziarah aku. Bila tu? Am hajjatil wada ataupun al-wida. Pada haji wida. Iaitu Nabi ni selepas daripada Nabi hijrah tinggal Mekah, pergi duduk di Madinah, maka Nabi dia panggil apa? Kelik mari pada Mekah semula tu tak hanya ke-8. Mari buka Mekah. Lepas tu Nabi kelik. Lepas tu berlaku dululah berlaku perang Hunain berapa? Kelik pergi apa? Lepas tu Nabi mari tahun yang ke-10. Belum Nabi mati 3 bulan. Nabi mari. Sebab itu dinamakan haji ni haji wida, haji selamat tinggal. Sebab Nabi buat sesuatu ya waktu Nabi mati. Maka tahun tu lah tahun yang ke-10 hijrah. Nabi mari di Mekah supaya nak buat haji. Maka ketika tu Sa'ad duduk di Mekah. Sebab apa Nabi pergi ziarah? Nabi pergi ziarah ya. Min waja'in ishtadda bi. Sebab masa tu Sa'ad sakit teruk. Sakit berat sungguh. Dia panggil sakit seolah gak sakit mati. Seolah sakit mati. Sakit yang sangat teruk sungguh-sungguh. Kalau kelih zahir gak, dia panggil apa? Sakit ni dia panggil 2 bulan 3 bulan mati ataupun tak sampai 100 seminggu 2 mati. Tu sebab tu Nabi pergi ziarah. Maka selepas daripada Nabi dia panggil apa ni pergi ziarah dia, faqultu, maka Sa'ad kata aku kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Ya Rasulullah, sesungguhnya berlaku denganku daripada sakit ni. Engkau kelih ni, engkau tahulah kata aku ni sakit berat. Bahkan sakit aku ni boleh ada sakit mati. Dia panggil tak hidup lepas badan ni. Wa ana dzumal, dan saya ni orang yang mempunyai harta yang banyak. Harta yang banyak. Dia kaya, duit banyak. Tu dia cerita ke Nabi. Lepas tu dia kata apa? Wala yarithuni illa ibnatun li. Dan tak ada orang yang boleh makan pusaka aku ni. Daripada ahli fardu lah. Anak cucu apa ni? Hak bukit asabah. Hak bukit asabah. Tidak ada orang yang boleh makan pusaka aku daripada ahli fardu ni malaikat anakku seorang ya perempuan. Anakku seorang ya perempuan. Tu dia. Lepas tu duit banyak. Anak seorang ya perempuan. Maka dia tanya Nabi, afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Kalau gitu ya Rasulullah, boleh ke tak jikalau aku nak sedekah, jikalau bagi 3 duit aku ni gak, aku nak taruh kepada anakku perempuan itu sekadar nengnai saham saja, thuluth 1/3, dan aku nak sedekah 2/3 lebih lagi tu aku nak sedekah. Emo sedekah selalu ataupun sedekah betul wasiat lepas pada aku mati, duit 2/3 lagi ni, song suan lagi tu
Untuk orang panggil apa? Wakaf ke, untuk orang susah, orang Islam ke, lagi. Yang penting betul sedekah. Dan 1/3 saja untuk anak saya. Tanya Nabi, boleh ke tak ya Rasulullah kena buat lagu tu? Tu dia tanya Nabi. Maka saudara semua kita dengar terjemah hadis dulu. Dah makna dia, lepas tu belakang ni kita mari ni faedah dalam masa sejak insya-Allah. Maka Nabi jawab. Nabi kata tak leh banyak. Kamu nak sedekah 2/3 ni banyak telajak, tak boleh buat lagu tu. Maka Sa'ad pun bahawa Nabi kata tak leh, dia kata pula 2/3 tak leh, seorang naik Sam tak leh. Maka dia kata fasyatru ya Rasulullah, kalau gitu setengah, bagi setengah untuk anak ke perempuan tu yang sore saja, tak ada yang lain, dan setengah lagi untuk sedekah. Ikutlah kamu nak buat apa ikut. Nak pergi guna leperan, nak pergi panggil buat maslahat, buat masjid, buat gapo, dan ataupun nak bantu orang pakai miskin pelajar ilmu anak yatim, ikut ya Rasulullah. Setengah bagi 2, sebab 2/3 tak leh. Kalau gitu setengah. Maka Nabi kata tak leh. Nabi tak boleh. Wasiat setengah harta ni tak leh. Maka saat lepas daripada dengar jawapan daripada Nabi kata tak boleh, qultu fathuluth, kalau gitu 1/3. Dah mula-mula 2/3 tak jadi, Nabi tak izin. Lepas tu mari tengah, bagi tengah hasib-hasib juga Nabi tak izin. Maka dia kata kalau gitu Rasulullah thuluth neng suan sam, kalau gitu 30% daripada 100%. Ya Rasulullah, boleh ke? Boleh tak lagu tu? Tu dia tanya. Maka Nabi kata as-thuluth wa thuluthu kathirun aw kabir. Ya, 1/3 tu pun banyak, Nabi kata. Tapi Nabi izin. Kalau gitu Nabi izin dia tu sedekah, wasiat sedekah harta dia 1/3 dan 2/3 lagi tu untuk anak dia, dan orang boleh makan pusaka dia. Tu. Lepas tu Nabi mai royak. Sebab gapo ke Nabi tak izin suruh dia, tak izin ke dia 2/3 pada ditanya kali pertama, dan sebab gapo ke Nabi tak izin lepas suruh bagi tengah pada soalan yang kedua, dan Nabi izin kepada dia pada kali yang akhir dia panggil neng Nisam tu sebab apa? Maka Nabi raya alasan. Nabi kata innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau tinggal waris orang panggil apa? Anak orang yang boleh makan pusaka engkau daripada anak, isteri, ibu, bapa, apa semua orang dekat kamu tu. Orang keluarga kamu tu. Kamu tinggal dia dengan kamu mati dalam keadaan mereka itu tu kaya, ada harta benda, lebih baik daripada engkau tinggal mereka itu dalam keadaan mereka itu susah, yang duk hula tangan minta sedekah daripada orang. Ni Nabi, ni ajaran Islam ajar kita. Mu tinggal mereka itu dengan berada duit dalam keadaan seni, lebih baik daripada kamu tinggal mereka dalam keadaan susah, dan dia panggil apa? Siapakah minta nak makan daripada orang. Lepas tu wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Maka dan sesungguhnya engkau tak belanja. Engkau tak ada belanja, engkau tak ambil duit yang engkau milik sangga. Orang le umur engkau ni dalam keadaan kamu ni dia panggil penak pahala daripada Allah. Kamu beli makan newi kepada anak kamu. Kalau beli makan newi kepada ibu bapa kamu, kita bukilah orang le keluarga tu misal kalau ada. Lepas tu kamu buat lagu tu kamu lobo-lobo kepada pahala daripada Allah. Nescaya Tuhan bui pahala. Walau orang le umurmu sekalipun. Walau kamu bui makannya itu kepada anak kamu, Tuhan bui pahala. Bahkan Nabi kata sehingga mu dapat pahala daripada makannya, daripada buat baik yang membuat tu. Dengan melalui harta kamu tu mu dapat pahala sehingga makannya yang kamu memasukkan dalam mulut isteri kamu. Padahal kita lelaki ni yang jadi suami ni wajib dah kena sangga bini. Kita kerja mari.
Nah, dia panggil beli beras, beli lauk nasi, beli gapo, buah kayu, gapo. Nah, untuk bini kita makan, untuk anak rumah tangga kita makan. Nah, maka dia niat kita baik, nah, boleh pahala tu. Boleh pahala. Bukan kata sedekah kat jiran boleh pahala, wi makan kepada anak tak boleh pahala dah. Bukan kata sanggup anak yatim boleh pahala, sanggup bini di rumah tak boleh pahala dah. Semua tu sama ya. Semua tu sama ya. Kadang-kadang besar le keluarga lagi. Besar le keluarga lagi daripada ikut orang lain. Datang pada hadis yang lain daripada Abi Hurairah. Abu Hurairah tanya, "Ya Rasulullah, sedekah kepada fakir miskin, sedekah fi sabilillah. Nah, sedekah kepada orang lain rumah, hak mana lebih besar pahala?" Nah, maka Nabi kata, sedekah kamu kepada orang lain keluarga kamu, hak tu lebih besar pahala. Ni bukan orang panggil apa, kita kena tahu ni. Ni kadang-kadang kita faham silap. Nah, orang lain rumah kita ni kadang-kadang dia kupik, dia saya nak bui, tapi orang luar kita bawa sangat. Nah, sebab apa tu? Nak kepada pahala? Dah. Nah, oleh rumah lebih besar lagi pahalanya. Nah, ada. Kemudian Nabi kata, boya dengan lagu tu, fakultu, maka Sa'ad kata, "Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi." Ya Rasulullah, aku ni mati sini ke aku ni? Jadi sahabat semua yang mai buat haji hari ni dia kelip belaka, kelip pada Madinah kelip. Padahal orang Mekah asal tu. Orang Mekah asal, tapi dia hijrah dah. Tinggal dah Mekah ni. Kalau gitu dia tak ada dah Mekah. Sebab dia kelip mari di Mekah, jika mati Mekah kak, maka batallah pahala hijrah. Yang kita royak kemarin dulu kan, bahawa tidak ada dah la Islam semasa tu pahala hak lebih besar sekali, hebat sekali, nah bertuah sekali, yang buat tua ya tu jadi ahli syurga, tak ada dah masa tu pahala nak supaya pahala hijrah. Nah, kita royak dah kemarin dulu. Kerana apa? Kerana tubuh dia besar. Kena tinggal anak bini, kena tinggal rumah tangga, kena tinggal harta benda. Nah, kena tinggal macam-macam, kena tinggal benda. Kampung tepat, kebun, kedai, duit, harta tinggal belaka. Tapi tinggal juga kerana Allah. Sebab itulah pahala hijrah besar sekali. Tetapi syaratnya supaya tak batal pahala tu, nah, kena talih kelik duduk Mekah dan mati Mekah tak leh. Mari buat umrah, mari ziarah tak apa, tapi kena kelik pergi Madinah dan kena mati di Madinah. Sebab tu saat ni dia bimbang, dia sakit teruk sini ni. Ya Rasulullah, saya mati sini ngapa? Kalau gitu batal lah pahala hijrah saya ni. Tersesat ya, tak sih je boleh. Tak sih berlaku benda lagu tu. Nah, maka Nabi kata, "Innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa zadatta bihi darajatan wa rif'ah." Sesungguhnya engkau tidak ditinggal, maka kamu beramal dengan amalan yang soleh, yang kamu ikhlas kerana Allah, malaikat ditambahkan kamu, dia panggil apa, darajat ke darajat. Wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Dan engkau ni insya-Allah daripada golongan orang yang umur panjang, dan akan dapat manfaat daripada kamu, ramai daripada orang, dan akan darat dengan sebabmu ramai juga daripada manusia. Lepas tu Tuhan Nabi berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, janganlah batal pahala hijrah yang daripada sahabat-sahabatku yang rela tinggal rumah kau semua masa dulu hari itu, maka kamu jangan batallah pahala hijrah dengan kamu mematikan mereka di sini, ya Allah. Nabi berdoa gitu. Tu lakinil ba'is Sa'd bin Khawlah, tetapi seorang yang nyanyi ke dia jadi batal dia panggil pahala hijrah dia ialah Sa'd bin Khawlah nama dia, kerana dia lepas pada hijrah dia pindah mai ke Mekah semula. Lepas daripada buka Mekah maka mati di Mekah. Seorang itu ialah hak batal, hak lain dah. Tu dia saudara semua. Itu kita baca hadis kali lalu panjang, dan lepas pada ni kita nak kembali klik semula, kita nak ambil faedah pelajaran satu persatu. Hak ni dah tujuan kita baca hadis. Lepas daripada kita dengar semua faedah kata apa, isi kandungnya hadis, lepas tu kita mari ambil pelajaran daripada hadis insya-Allah. Yang pertama saudara semua, maka jika kita boleh share, pakai bakat share sekali lagi, dan kita bakat share dah insya-Allah supaya ramai lagi orang yang akan dapat faedah dan dapat orang panggil manfaat
Mudah-mudahan dengan sebab kita share, orang lain dengar, dia bertaubah dengan sebab kita share. Nah, kita orang lain dengar, maka dia semangat nak buat ibadat sebab kita share, maka kita dapat pahala penuh kita. Sebab tu kita lobalah kepada benda-benda lagu ni. Nah, insya-Allah. Baik. Faedah yang pertama, saudara semua, ialah ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit ni sunnah. Sunnah besar dalam agama Islam ialah bagi saudara yang tahu kata ada saing dia, ada kawan dia, ada waris-waris dia, ada jiran dia yang dia kena sakit, maka sunat dia ziarah. Walaupun tak sampai tahap wajib, tapi sunat ziarah. Dan pahala besar yang Tuhan janji nak beri kepada orang yang diziarah orang. Maka ziarah ni, yang pertama dia dapat pahala besar yang Tuhan nak beri. Siapakah datang pada satu hadis, orang yang berjalan, yang keluar daripada rumah nak pergi ziarah kawan dia, nak pergi ziarah waris-waris dia, nak pergi ziarah kakak dia, nak pergi ziarah adik dia, nak pergi ziarah tok guru dia, nak pergi ziarah anak murid dia, nak pergi ziarah sesiapa pun, dia keluar daripada rumah niat ia kerana Allah, niatnya kerana Allah, niatnya kerana Allah, tak ada nak kepada benda lain. Ia keluar pergi pak tu, ia duduk jalan di atas jalan yang dia masuk syurga dah. Allahu akbar. Dengan makna jikalau dia pergi tu, lepas tu pergi mati tengah jalan, orang ni Tuhan menjadikan dia ahli syurga. Allahu akbar. Ni besarnya benda hak Tuhan nak beri kepada orang yang pergi ziarah orang sakit kerana Allah. Allahu akbar. Apakah lagi pergi ziarah waris-waris, apakah lagi pergi ziarah adik, apakah lagi pergi ziarah ibu dan bapa, apakah lagi ziarah orang yang baik-baik. Tapi betul niat dia kena kerana Allah, bukan kerana mak tak kena tak pergi. Jangan lagu tu. Habis duit peri, habis minyak kereta apa lagi, habis barang lagi, gipak tak boleh apa. Sebab apa? Kita tak ada niat kerana Allah. Tu. Yang pertama besarnya. Tapi syarat niat betul kerana Allah. Yang kedua, orang yang ziarah orang sakit, lembut hati dia. Lembut hati dia. Lepas tu lembut. Lepas tu pula dia ni berasa nak syukur kepada Allah dan cinta kepada Allah. Walaupun tumbuh tu cerak tumbuh sikit banyak berbeza daripada orang ke orang. Orang yang iman kuat kesan benar, tambah cinta kepada Allah, tambah terima kasih kepada Allah, dan tambah rapat kepada Allah. Tapi orang yang kurang iman boleh buat yang mikir. Tapi lagu-lagu mana pun ada kesan baik dalam ziarah. Sebab apa? Apabila kita pergi ziarah orang ni, pergi pak supaya kita pergi mahbama dah. Dengan mahbama pak ya marilah pasal lu mujurnya aku tak sakit seperti dia tu, ya tu kemarin. Allah alhamdulillah. Aku alhamdulillah tak patah kaki aku, ya tu kena kat kaki. Alhamdulillah, ya tu tak khabar apa duduk ICU, aku khabar molek. Alhamdulillah, dia tu orang panggil apa? Dia tu orang panggil habis. Dah kena orang panggil pala ya purung habis kena buai. Dah jadi kelok dah. Tak sempurna dah, pala purung tu pergi habis dah sebelah. Tapi kita ni sempurna molek jangan. Bermacam-macam berbagai-bagai kelih orang yang ada dalam rumah sakit. Maka kembali kelih diri kita, alhamdulillah, mata aku boleh kelih molek. Alhamdulillah telinga aku dengar molek. Alhamdulillah aku boleh kecek keluar molek suara aku. Alhamdulillah kaki tangan aku boleh gerak-geri, boleh berjalan, boleh akak barang. Alhamdulillah aku boleh nyawa molek. Alhamdulillah. Itu paling kurang yang kita boleh berasa apabila kita ziarah orang. Nikmat besar. Kadang-kadang kita lalai. Kita tak ingat kepada benda ni. Sebab tu ulama kata lama-lama sekali ni sunat juga kita pergi hospital. Walaupun tak pergi ziarah orang sekali pun. Saja-saja nak pergi ya. Apa ni? Pergi berjalan ke orang sakit. Supaya apa? Nak tambah cinta kita kepada Allah. Nak tambah dia panggil apa ni? Perasaan baik terhadap Allah. Yang baik tu beri kepada kita. Supaya kita tak lalai. Dan dalam hadis ni sunat bukan bagi orang biasa, sunat ziarah orang besar saja ada. Orang besar, orang lebih pun sunat juga mari ziarah orang bawah. Hanya kelih Nabi kita pengkat dia cara tu mari ziarah seorang sahabat daripada sahabat dia.
Nah, tu dia saudara semua. Itu faedah yang pertama. Yang kedua daripada faedah yang hadis-hadis ni ialah kita boleh mengadu hal sakit kita ni apabila ada tujuan yang sahih. Ya asal ni sakit ni kita orang beriman kata cubaan daripada Allah. Cerak cubaan daripada Allah. Emo Tuhan denda dengan sebab banyak kesalahan kita. Emo Tuhan nak cuba kita supaya Tuhan nak beri pahala dan nak hapus dosa ataupun nak akad perangkat. Nah, maka berlaku benda yang berlaku. Maka di sini orang hak kena tu tak kira sakit-sakit apa-apa pun. Maka dia supaya nak dapat pahala yang sempurna, dia tak boleh mengadu hal kepada orang. Tak boleh manja dengan orang. Tak boleh mengadu hal itu pada asal. Nah, lebih-lebih lagi apabila mengadu hal tunjuk di atas dia tak redha, itu jadi dosa pula. Nah, dia panggil sab maipan. Tapi benda ni bukan mudahlah, payah. Nah, tapi kita tahu sini, mudah-mudahan bahawa berlaku semula ni kita ingat, aku tak boleh mengadu hal ke orang. Tak boleh orang panggil tunjuk orang panggil lemah kepada orang. Bahkan aku kena mengadu hal kepada Allah saja. Sebab mengadu hal kepada manusia, manja dengan dia tak lepas dia kita. Tak lepas dia kita. Nah, tapi kalau mengadu hal dengan Tuhan, Tuhanlah yang mensiarkan, Tuhanlah yang mensembuhkan, Tuhanlah bahasa nak merahmati kita. Tetapi jikalau kita royak sakit kita kepada orang yang menziarah kita tapi di atas tujuan yang betul yang diizin oleh agama, tak apa. Tak berdosa dan tak lari. Lagu mana? Nah, kita royak supaya nawi orang panggil apa ni? Nawi orang menziarah kita tu doawi kita. Nah, ada doawi kepada kita. Nah, atau orang panggil apa ni? Ada tujuan-tujuan lain yang sahih yang tidak larang dalam agama. Hak tu tak apa. Nah, teroyak sebab apa? Sebab nawi dia mau tahu penyakit supaya dia mau mudah pubat kita. Tak apa. Nah, tu. Ataupun supaya kita nak pesan, nak wasiat. Sebab apa wasiat? Sebab aku sakit teruk ni, sebab aku nak wasiat ni. Tak apa. Nah, tu dia. Dan tujuan yang lain maka tak boleh. Itu dia panggil ulama royak kepada kita. Saudara semua, itu faedah yang kedua daripada hadis. Yang ketiga, masalah hipung duit. Masalah hipung duit banyak di tangan dia. Dalam agama boleh tahu tidak? Jawabnya boleh dan tak salah. Selama dia panggil apa? Duduk panggil buat hak Tuhan perintah. Misalnya kalau banyak kena keluar zakat, dia keluar zakat. Nah, duit yang banyak dia panggil apa? Belanja. Tolong orang tu, tolong orang yang sanggup, itu sanggup orang ni, walau banyak pun tak apa. Tak salah lihat agama. Tetapi jika duit banyak, siapa kata keluar zakat, duit banyak tapi panggil tak ambil padu dengan orang susah, tak berdali, bahkan untuk nak sedap dunia saja, ini dia panggil apa jadi bala dan dicela. Nah, tapi masalah hipung duit itu dengan jalan yang halal maka boleh, tidak ada masalah, tak dilarang dalam agama. Dalilnya ni Sa'ad bin Abi Waqqas, duit harta banyak, dia tak wa ana zumal. Saya ya Rasulullah orang yang mempunyai harta yang banyak. Maka Nabi tak larang, Nabi tak ada menguduh gapo, Nabi tak ada dia panggil keluar daripada Nabi, dia panggil tanah air yang Nabi tak setuju, tak ada. Kalau gitu nak kata tak apa, tak apa. Tu dia. Baik. Berlepas pada tu, faedah yang berterusnya ialah masalah wasiat. Masalah wasiat kepada orang dalam rumah tangga kita, dari kepada isteri, kepada anak, kepada apa semua. Nah, boleh ke tak? Dan kalau boleh secara mana? Nah. Jadi wasiat ni saudara semua, wasiat ni ialah benar hak kita pesan bui kepada orang tu, bui kepada orang ni apabila kita habis nyawa. Apabila aku mati, hartaku sekadar ni, bui ke masjid. Bui kepada orang panggil wakaf, orang panggil apa ni, wak tadika, ataupun orang panggil untuk sanggup anak yatim, ataupun untuk beli tanah kubur, ataupun untuk buat kolah air di masjid, ataupun untuk wak apa
dibentuk dia panggil apa ibadat. Nah, tu wasiat. Jadi akan ambil duit ni diberi kepada orang yang Yesus beri tu selepas dia mati dah. Tu wasiat, pesan ni. Maka wasiat ni dah datang pada hadis yang lain, la wasiyata liwaris. Tidak ada jenis wasiat kepada orang yang boleh terima pesaka. Jadi kita nak wasiat, nak wi duit kita, nak wi harta benda kita, duit ke, kebun ke, kenderaan ke, rumah ke, nak wasiat nak wi ke ia tu, nak wi ke anak ku ia ni, nak wi ke apa, hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh, dilarang pula. Tapi kalau wasiat dah, kena buat tu wasiat ke tak? Tu. Pada asal tak boleh. Pada asal tak boleh. Wasiat, jikalau orang panggil ibu tak ada ni, kalau mak tak ada ke, rumah ning, mak wi kepada Ahmad ni. Rumah ning dia panggil boleh ke Ahmad. Nah, lepas tu dia panggil kebun situ, dia panggil apa? Mak wi kepada dia panggil Fauziah. Nah, dan dia panggil apa ni, rumah sewa di situ, dia panggil apa, mak wi kepada Ruqayyah. Tu dia panggil wasiat pasal lagu tu. Nah, harta semua, kereta ke, dia panggil rumah ke, tanah ke, kebun ke, rumah sewa ke, atau kedai ke, tak kira. Nah, dia wasiat wi kepada anak dia. Pada asal tak boleh, tapi kalau wasiat dah, nah, kena buat turut dah. Nah, hak ning terhenti di atas orang makan pesaka semua. Orang makan pesaka semua tu masuk orang hak ibu dia wasiat dan orang tak wasiat. Nah, tu. Semua orang hak dia makan pesaka tu kena tanya seorang-seorang setuju ke tak dengan wasiat hak ibu wasiat tu. Nah, maka jikalau ada seorang yang tak setuju, maka semua batal habis. Semua batal habis, tak dikira wasiat. Maka wala ibu yang pesan suhui kepada Repan Ahmad umah ni, Ahmad tak boleh sebab agama tak akui. Dan kebun tu suhui kepada Fauziah, Fauziah tak boleh. Walau luas tak pakai beribu rai pun tak boleh sebab agama tak akui. Dan umur sewa 30-40 hotel di Kedah tu suhui kepada Ruqayyah, Ruqayyah tak boleh sebab apa? Agama tak akui. Sebab apa? Ada orang tak setuju daripada orang yang boleh makan pesaka. Sebab apa nyanyi zalim lah. Ni boleh makan pesaka, tiba-tiba hak ni ibu widah, dia tak lepas ni. Sebab tu berlaku zalim. Maka dia berlaku rupa lagu ni membuat mewarisi jadi balah kelahi di antara adik-beradik. Maka benda yang wak berlaku dosa, maka benda tu pun berdosa juga. Sebab tu wasiat semacam ni maipan. Malaikat orang hak semua hak boleh makan pesaka tu rela dan jangan setuju, tak apa. Tak apalah. Waktu mek lah. Mek kata lagu tu lah. Tu baru boleh. Umah jadi hak Ahmad, kebun jadi hak Fauziah, umah sewa jadi hak orang panggil Kulsum atau Ruqayyah sana. Gitu. Tu cara dia. Baik. Itu kalau wasiat kepada orang yang boleh makan pesaka. Tak lulus, tak boleh buat turut tu. Malaikat kena dapat setuju, akui, izin daripada semua orang yang boleh makan pesaka. Baik-baik saudara semua. Benda ni banyak berlaku ni dalam masyarakat kita. Siapa lagi mengaduha pun ada di majlis dan banyak mengaduha ni. Dan orang panggil pun ni siapa ke bunuh pun ada, upah orang lain mari bunuh pun ada juga. Berbalas siapa kata tegar habis, banyak benda ni bakal masyarakat kita. Sebab tu kita kena beringat, kena halusi, kena orang panggil apa, kena jaga-jagalah. Kalau gitu dengan baik-baik, saya rakyat dengan orang panggil slow-slow, lepas tu rakyat dengan cara orang panggil jelas. Kalau gitu yang pertama ni yang pertama wasiat, jikalau si mati tu ia pesan ia wasiat suruh bui benda pesaka dia, tak kira lah kebun ke, rumah ke, kenderaan ke, harta duit ke, tak kira apa-apa pun. Jikalau dia wasiat suruh bui kepada orang yang boleh makan pesaka, maka wasiat tu pakai tak pakai, boleh guna atau tidak, kena tanya orang hak makan pesaka ramai-ramai semua tu. Kalau 10 orang pun 10 orang, 20 orang pun 20 orang. Tanya semua. Kalau semua tu setuju belaka, suruh buat ikut wasiat, ketika tu wasiat tu pan, maka wajib kena buat tu.
turut pesan tu. Tu dia. Tetapi kalau ramai-ramai tu, tak ada siapa yang ada sore ya. Orang lain setuju belaka dah. Sore ya kan, kami tak setuju lagu tu. Maka wasiat tu batal. Wasiat tu pakai dia panggil apa ni? Jadi apa ni? Jadi batal, tak boleh guna. Kalau gitu apa hak ibu pesan, tak boleh milik. Tak boleh dapat ke siapa. Kena bagi bentuk pusaka semula. Hipung semula semua pusaka, maka bagi bentuk pusaka dan supaya seolah-olah tak ada wasiat. Seolah-olah tak ada wasiat. Baik, satu. Itu pun jikalau orang hak boleh makan pusaka tu akhir balik belaka. Akhir balik belaka. Maka jikalau ada hak yatim ataupun hak tak akhir balik dah tu, maka tak boleh buat ikut wasiat. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita nak ambil izin daripada dia bukan ahli bagi izin lagi. Sebab dia tak berakal lagi. Sebab dia tak ada masuk akhir balik lagi. Tu faham baik. Baik. Yang ketiga, saudara semua, apabila wasiat tu bukan pesan suruh bui kepada orang makan pusaka dah. Bukan pesan suruh bui kepada orang suku sakat. Orang suku sakat sini ilmu orang sungguh. Orang susah, orang pakai miskin. Wasiat suruh bui ke dia duit dia panggil 100,000. Ataupun ya wasiat suruh bui ke masjid. Atau wasiat suruh bui ke pondok. Atau wasiat suruh bui kepada orang yang buat tempat sangat anak yatim. Ataupun suruh bui kepada orang duduk nak beli tanah nak peluah pondok, kawasan pondok. Atau suruh orang panggil apa ni, bui kepada orang panggil apa ni, buat beli tanah kubur. Apa. Tu. Maka apabila si mati itu pesan suruh bui kepada suku lain daripada orang timur pusaka, lain daripada warasah, maka hak ni lulus selalu dah. Pan selalu dah. Pan 100% selalu dah. Jadi anak orang yang makan pusaka nak kan tak boleh. Nak kata tak boleh, aku tak setuju. Aku mahai pan, tak boleh. Kena dia panggil ia pan dah. Wajib ia kena buat apa hak turut ibu bapa dia ataupun sesiapa hak wasiat tu kena buat turut dia. Tapi syarat hak dia pesan wasiat tu, harta tu tak boleh lebih daripada nengesam daripada pusaka semua. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih daripada nengesam. Ni mik daripada hadis ni. Hak Nabi ayat pada hak kita baca hari ni. Tu dia. Tak boleh lebih daripada nengesam. Misal mana? Misal kata orang tua dia ni, hak dia pesan dia wasiat tu, duit dia ada 300,000. Ketika dia mati tu, duit dia ada 300,000 atau 300,000 lebih. Misal kata. Maka ia pesan dan wasiat kalau ia mati, suruh ambil 100,000 tu, suruh bui kepada masjid di kampung tu supaya dia panggil suruh kata iman nak buat apa buatlah. Tu dia. 100,000. Maka lepas pada ia mati ni, 100,000 ni automatik jadi hak masjid dah. Lepas tu 100,000 tu mari ruam dengan harta yang tinggal semua tu. Kembali duk neng nesam. Kalau gitu pan. Maka orang dalam rumah tangga dia, anak dia, cucu dia, adik dia, kakak dia, siapa, tak boleh siapa kan, nak kan tak boleh. Kena will pas, kena will luluh. Tu. Atau dia wasiat tak tapas tu buat 3. Hak ni kau lebih lagi kena luluh. Duit dia ada juta, dia wasiat sewi, lepas 10,000 ke. Hak tu kena ambil halu dah. Tak nak kejap, tak nak kira apa dah. Jikalau orang yang wasiat tu orang suku sakat, bukan orang boleh yang bukan daripada orang yang boleh makan pusaka dah. Baik. Yang jadi masalah sikitnya ialah apabila benar yang wasiat tu lebih banyak daripada sulus. Lebih banyak daripada nengesam, daripada harta semua. Iaitu misal kata duit dia ada 1 juta, ketika dia mati dah 1 juta. Maka dia wasiat suruh ambil 500,000. Dia mati ambil 500,000 ni. Dia panggil apa? 100,000 tu untuk anak yatim, 100,000 ni untuk masjid, 100,000 ni untuk orang panggil pondok ni, 100,000 ni untuk abli kubur situ, dan 100,000 ni untuk orang pakai miskin di sini. Misal kata lagu tu. Tu. Maka
lepas pada yang mati, jika dia wasiat lagu ni, maka kita kena ambil duit daripada sakaya tu, make sekadar neng sam saja. Hak lebih tu wi kepada anak cucu dia, orang yang boleh makan pusaka tu. Sebab ia tak boleh, kita tak boleh make daripada wasiat, tak boleh ke 1/3. Jika dia wasiat lebih pun kita kena make sekadar 1/3 sahaja. Faham lah saudara semua? Faham baik-baik. Itu dia. Allahu akbar. Itu masalah wasiat. Masalah bersangkut paut dengan wasiat. Saudara semua, ambil daripada hadis ni, yang ke-5 daripada pelajaran yang ada dalam hadis ni, agama nak hajar kita, kita kasih ke diri lebih daripada orang lain. Kita jadi seorang manusia yang kehendak baik ke diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Walau orang lain tu isteri kita sekalipun, walau orang lain tu suami kita sekalipun, walau orang lain tu adik kita sekalipun, kakak kita sekalipun, anak kita sekalipun, cucu kita sekalipun, ibu kita sekalipun, ayah kita sekalipun, tak kira. Kita kena kasih ke kita lebih daripada yang lain. Dengan mana? Kamu gunalah duit yang ada di tangan kamu tu. Gunalah supaya kamu butung di akhirat. Supaya kamu butung di akhirat. Itu dia. Kamu sedekah, kamu buat baik, kamu tolong orang. Guna duitmu kepada baik. Sabit tu Nabi dia panggil apa ni? Buat baik. Buat baik. Masalah anak, kita tinggal sekadar kita boleh tinggal. Lepas tu, masalah rezeki Tuhan tanggung. Boleh jadi kita mati ni, anak kita lebih kaya daripada kita bergana lagi. Dan jika kita tinggal banyak sekalipun, dia anak kita ditakdir Allah dia pakai, dia pakai sepatutnya juga. Kalau gitu masalah makan, masalah rezeki ni, kamu jangan bimbang hak anak tu. Kamu buat sekadar kamu boleh buat saja. Lepas tu kamu gunalah nikmat hak Tuhan beri kepada kamu ni untuk apa ni? Untuk kamu selamat. Guna kepada kebajikan, guna kepada kebaikan. Bahkan saya kata gini saudara semua, jikalau kita buat baik dengan harta benda kita yang banyak tu, buat baik, sedekah sangat nak yatim, sedekah sangat nak yatim, tolong orang berhajat, tolong orang kena musibah, tolong orang kena bala apa gitu gini. Jikalau kita banyak buat lagu tu, anakmu tak pakai, anakmu tak susah. Sebab apa? Sebab dengan berkat kamu buat lagu tu, duit kamu menambah. Emo di masa kamu, emo di masa anak kamu. Kalau gitu, kamu ibda' binafsik. Mulalah dari kamu sendiri. Kamu tanggungjawab kamu, tapi yang utama diri kamu. Menyelamatkanlah kamu, ku anfusakum, Tuhan kata. Menyelamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Dan wa ahlikum, dan keluarga kamu. Tapi mula daripada dirimu dulu. Lebih-lebih lagi bak ke dunia. Jangan bimbang anak kita, isteri kita. Kita kerja, sangguakan. Kita kerja, sangguakan. Hak lebih lagi guna untuk kita selamat di akhirat kelak. Itu dia. Sebab rezeki tu tanggung siap dah. Saudara semua. Allahu akbar. Dan faedah yang seterusnya ialah masalah dia panggil pahala yang kita dapat daripada kita sanga anak bini kita dalam rumah ni. Sebagaimana kita ayat tadi. Ayat kata sanga anak bini ni pahala jika kita niat kena. Niat uya makan benda yang halal. Niat untuk mereka ni besar dalam keadaan baik. Boleh taat kepada Allah dengan gagah diri, tubuh badan dengan sebab makan ni yang kita bui. Dapat pahala kita beri itu. Dan lebih besar daripada kita sedekah kepada orang fakir lagi. Lebih besar daripada kita sedekah kepada anak yatim lagi. Lebih besar daripada orang panggil kita sedekah fi sabilillah lagi. Tapi janganlah siapakah
tak urut orang langsung jangan pasal tu. Ning kita duduk sanggup sok moda, hak lebih lagi tu tolonglah orang lain. Hak lebih lagi tu orang lain buatlah baik kepada orang lain. Nah, tu. Tapi nak ayat kata kamu yang duk sanggup isteri orang rumah tu bukan sia-sia dak. Semua tu pahala belaka. Semua tu pahala belaka. Tuhan dia panggil adil. Tuhan lebih kasih sayang kepada hamba dia. Nah, saudara semua, lepas pada tu pula faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni kita kena kehendak baik kepada orang lain rumah lebih daripada yang lain. Kita kena kehendak baik kepada orang yang dekat dengan kita, lain rumah tangga kita lebih baik daripada orang lain. Walaupun kita kena baik kepada semua manusia. Kita kena buat baik kepada semua manusia. Tetapi ia ada tangga ke tangga. Yang masa satu sekali, mula-mula sekali, orang yang kita kena buat baik ke dia ialah orang yang rumah tangga kita, kepada ibu kita, kepada bapa kita, kepada adik-beradik kita, kepada isteri kita, kepada anak kita, orang rumah kita. Baru lepas tu, kau kaya mari kepada jiran kita, kepada kawan kita, kepada saudara kita seagama. Begitulah keluar. Tapi mula dalam rumah. Nah, mula dalam rumah. Nah, ini nyata sekali hak Nabi royak bahawa jikalau engkau tinggal mereka itu dalam keadaan baik, dalam keadaan senang, maka lebih baik daripada engkau tinggal mereka dalam keadaan susah payah sampakah kena pergi minta makan daripada orang nak makan itu. Nah, tu saudara semua. Allahu akbar. Dan dalam hadis ni juga daripada pelajaran agama kita menggemarkan kita ni jadi orang yang suka tolong orang, suka bantu orang, suka sedekah, suka buat baik kepada orang. Ini ajaran Islam yang sangat hebat, yang sangat besar. Bahkan jika kita baca Quran saudara semua, daripada ayat-ayat yang banyak yang Tuhan menggemarkan hamba-hamba dia buat ni, lepas daripada amalan hak fardu ke, amal sunat hak Tuhan menggemarkan, ayat yang banyak sekali Tuhan sebut ialah ayat sedekah. Ayat sedekah. Sebab apa? Sebab Tuhan kehendak baik nawi hamba yang buta, nawi hamba yang bertuah. Maka sedekah ni satu amalan yang besar, yang hebat, yang buat hamba tu dapat benda tu. Sebab tu Tuhan menggemarkan, Tuhan menggemarkan. Dan Tuhan janji pula, kata dia nak balas kelik dan balas pula berganda-ganda. Allahu akbar. Baik. Faedah yang seterusnya saudara semua, kelebihan orang umur panjang dalam ibadat. Kelebihan orang yang umur panjang dalam hidup dalam keadaan baik. Di sini nyata yang Nabi kata, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadatta bihi darajatan wa rif'ah. Jikalau engkau dipanjangkan umur engkau dan engkau buat amalan, lepas buat amalan tu, buat amalan ni, padahal orang yang kamu besar sekali dengan dia tu dia mati dah. Maka apabila mati seorang anak hamba, putuslah amalan dia. Putus amalan dia. Sekat tu ialah malaikat orang hadiah bui. Orang baca Quran orang hadiah bui, orang sedekah orang hadiah bui. Maka dapat apabila orang hadiah ialah dia nak buat diri tak boleh dah. Umur dia habis dah. Dia mati dah. Maka pahala ni, dosa ni, tuai yang boleh, hak dia buat tu, sekat dia mati ya. Masa dia hidup tu ya. Mati pap habis dah putus. Putus ha. Itu dia. Tapi di sana itu pada asal. Hak tu pada asal. Tetapi di sana ada juga beberapa amalan sama ada baik dan jahat, mati dah tuai, tapi duk sampai lagi. Pahala siapa tak buti-buti, sebab dia buat masa hidup tu, lepas mati dia dapat pahala tu. Ialah sedekah jariah, ilmu yang dapat manfaat. Dan anak yang soleh. Dan dia wakaf, dia gaji telaga, dia wakaf Quran, dia orang panggil wakaf sejadah, dia orang panggil buat benda-benda baik yang orang guna lepas pada dia mati. Siapa? Tu ni sebuah pahala. Dan juga ni sebuah dosa. Dia nyanyi lagu, dan maka dia post dalam Facebook, dia buka aurah, dia post dalam Facebook, dalam YouTube, dan orang dia kelih. Dia mati dah, tapi orang dia kelih, dosa boleh situ. Dia tak boleh TikTok,
boleh gapo ataupun ia buka nah iyalah orang pang mula-mula buat ubat kuda maka orang punuh sebab dia belaka duk ngisap ni ubat dia tu ataupun dia lah orang panggil apa orang yang buat orang kampung ni dekat orang pang lekat ubat buat orang kampung ni pemuda minum ketung pos iyalah pucanya dia mati dah tapi orang duk minum sebab dia gitu siapa lagi dosa ke dia nah tu kalau gitu orang kata putus amalan putus langsung tu dosa putus pahala putus tu itu pada asal tetapi ada juga dosa yang duk sapa lagi kepada tuan ya wala mati dah pun dan ada juga pahala hak sapa lagi wala mati dah pun baik saudara semua tapi di hadis ini kelebihan khas kepada orang yang umur panjang dalam keadaan ibadat baik misal kata ada dua orang nah sama-sama berjuru buat amalan baik tetapi hak ni umur pandai hak ni umur panjang hak ni suka ni lah nah amalan dia kalau baik pun baik dapat satu tu yalah peringkat dia hak ni dia buat lagi maka darajat dia kau tinggi nikmat ya dapat lesson kau esok kau banyak kau lebih begitu tu dia sebab tu orang umur panjang ni nikmat tapi bukan semata-mata syaratnya berkait apabila umur panjang hidup dalam keadaan baik dalam keadaan baik dah dia taat kepada Allah nah sebab tu Nabi kata apa khairun nas sebaik-baik manusia man tala umuruhu wa hasuna amaluh sebaik-baik manusia di kalangan manusia semua ialah orang yang paling panjang umurnya lagi pula elok amalannya ni baik sekali ni sebab apa sebab pahala banyak nah orang lain baik benar-benar tapi umur pandai nah dan dia ni baik umur panjang maka lebih dia kan sebab ia amal dia boleh buat banyak nah sebab tu kita berdoa lah dengan Allah ya Allah ya Tuhanku jadikanlah diri aku dan isteri aku anak biniku ahli keluargaku ibu bapa aku adik-beradikku dan semua saudara-saudari yang duduk dengan aku sekarang ni dan ibu-ibu bapa mereka adik-adik mereka anak cucu mereka warah mereka dan orang Islam semua ya Allah daripada umat Nabi engkau ni jadikanlah kami semua ya Allah daripada golongan hamba engkau yang panjang umurnya lagi pula elok amalannya ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah kami semua kami dan umat Nabi Muhammad Nabi yang engkau sangat-sangat cinta muliakan kepada Nabi Muhammad dengan kehormatan Nabi Muhammad dengan cinta engkau kepada Nabi Muhammad jadikanlah kami ya Allah hamba engkau daripada umat Nabi Muhammad yang paling panjang umurnya lagi pula elok amalannya ya Allah ya Rabbal Alamin amin 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 ya Rabbal Alamin ya Allah itulah yang kita minta maka insya-Allah saudara pun doa ke saya berdoa kepada saudara kita bakal berdoa Tuhan jadikan kita daripada golongan orang yang umur panjang lagi pula elok pula amalan kita tetapi di sini sikit sebanyak yang orang panggil kita nak sebutnya nah kita umat Nabi Muhammad ni walau panjang cara mana pun umur nah dikira panak situlah umur kita ni dikira panak situlah sebab apa sebab kita umat Nabi Muhammad ialah kena kepada umat yang lebih panak sekalinya umur jika kita nak pergi nak banding dengan umat-umat dulu umat Nabi Isa dia juga sampai 300 200 lebih nah dan umat belum tu panjang lagi nah tak ataupun kita umat Nabi Muhammad ni ke Nabi kata a'maru ummati baina sittini was sab'in pada ghalib umur umat aku ialah di antara 60 dengan 70 itu pada ghalib dan hari ni banyak tak siapa lebih jarang-jarang ini benar berlaku sungguh pada hari ni saudara semua kalau gitu tak panjanglah umur kita nah tak panjanglah jadi panjang sining ni hak kita kata ya Allah jadikanlah kami ni daripada golongan hamba engkau yang panjang umurnya lagi pula elok amalannya ni ai panjang nisbah umat Muhammad lah bukan nak berguna umat lain dah sebab kita tak hafal syirat dah nah sana tak hafal dah kita tu nah tu kita ai Tuhan jadi kita dalam umat Nabi Muhammad ni orang yang umur panjang ke mana? Umur kita siapa? 80, 90. Tapi dalam ibadat kepada Allah. Nah, itu dia. Dan di sana Nabi hajar kita berdoa.
Nah, doa kata apa? Ya Allah, janganlah kamu jadi kami orang yang terlalu tua sampai keterlupa habis benda. Atau sirat lagu tu pun. Siapa kan nyanyuk, siapa kata itu pun tak sirat lagu tu. Tak sirat juga. Sebab tu kita doa umur panjang dalam keadaan sihat, dalam keadaan dia panggil baik, patut ibadat kepada Allah dengan dalam keadaan baik. Nah, tu. Kalaulah dalam keadaan baik, umur panjang dalam keadaan dosa tak sah. Nah, ning pun hak saya nak ayat ni. Hak saya nak ayat kata ini umur pandak umat Nabi Muhammad ni bukan bala. Bukan tak baik. Bahkan daripada nikmat yang besar, yang daripada nikmat yang besar banyak hak Tuhan wi kepada umat Nabi Muhammad yang tak wi kepada umat lain ni yang sangat-sangat banyak tu, satu daripada tu saudara semua ialah Tuhan menjadikan umat Nabi Muhammad umat pandak. Ni nikmat besar saudara semua. Nikmat besar sungguh, bukan nikmat main-main dah. Bukan nikmat halus dah. Walaupun kita berdoa dengan Tuhan, wi panjang umur, tapi panjang nisbah umat Nabi Muhammad lah, bukan nak berguna umat lain. Nah, panjang umat Nabi Muhammad berapa umur? 70 lebih, 80, 90 tu je. Nah, dan lebih lah tu tak agak benar dah. Ada kata pas 100, tapi tak teruk benar dah. Keadaan kelakuan dia tu. Kalau gitu, umur pandak ni nikmat. Sebab apa? Oleh umat dulu. Tuhan cerita kepada kita. Puca yang buat mereka itu tu lalai. Puca yang buat mereka itu tu dia panggil penjahat. Puca yang buat mereka itu tu lawan Nabi, bunuh Nabi, lawan Tuhan sebab umur panjang tu. Nah, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Dia umur panjang ke? Nah, lalu panjang ni ke? Ya kita ni klik kita lah ni. Praktik kita lah ni. Jikalau kita bukan daripada orang yang baik baca Quran, jikalau kita bukan daripada orang yang suka berzikir dan selawat kepada Nabi, jikalau kita bukan daripada orang yang banyak ibadat, nah, cuba praktik kita. Masa kita khabar dengan masa kita lalai banyak mana? Lalai banyak, saudara semua. Khabar setah-setah ya. Nah, ni setara umur pandak, ni setara ni. Kalau umur panjang, lebih lagi lah kita lalai. Nah, sebab panjang ni lah, nah, ada dia. Kita baik mula-mula. Berlama-lama, nah, kau kurang. Nah, sebab tu umur panjang nikmat juga. Jikalau dosa ada pun, supaya dosa tak banyak. Jikalau kamu juru pun, mati dulu, belum kamu nak panggil nak benar dosa daripada pahala. Nah, kalau gitu clear. Nah, orang umur panak ni butang. Orang umur panak ni butang. Nah, apakah budak yang tak masuk ke balik? Hak tu cerak dah, ahli syurga cerak dah. Nah, itu dia. Tapi walau begitu pun, nah, kita minta berdoa dengan Tuhan, panjang nisbah umat Nabi Muhammad. Panjang pula dalam keadaan ibadat kepada Allah. Nah, dan faedah seterusnya, saudara semua, nah, dalam hadis ni ada mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi. Jadi Nabi royak benda hak akan berlaku masa depan dan berlaku sungguh. Kenapa? Jadi saat masa Nabi ke ziarah dia tu, dia bahasa kata dia tak hidup dah. Dia bahasa kata dia ni dia panggil mati dah, sakit ni dah. Tak nak jalan dah nak hidup ni. Sebab apa? Teruk benar dah keadaan dia. Sakit ni dia panggil dia kita boleh berasa. Kata berat tak berat, teruk tak teruk kita berasa boleh kita orang sakit ni. Nah, tu. Maka Nabi kata, engkau umur panjang lagi dan akan dapat faedah daripada engkau banyak daripada manusia dan akan dapat mudarat juga dia panggil apa? Banyak daripada manusia. Nah, maka ia tak mati dak saat pas sakit tu, bahkan dia hidup lepas pada tu pula 44 tahun pula. Siapakah masa berlaku ia sakit itu anak dia seorang ya, perempuan nama Aisyah. Anak dia seorang Ummul Hakam gitu nama digelar, tapi nama Aisyah. Nah, soal itu ya. Tapi lepas pada tu, nah, dia berumah tangga boleh anak, siapa ke anak dia dekat-dekat 40 orang anak dia. Tak tahulah berapa orang isteri tu, tapi dekat-dekat 40 orang anak. Nah, tu dia ramai anak. Ada dia. Kalau gitu, anak yang ramai tu dapat faedah banyak daripada dia. Sebab apa? Dia sanggup belaka, dia cara belaka, dia hajar agama tanah Quran, dia jadi berjuruk. Tu. Dan dia ni saat ni
Dalam hidup dia ni orang panggil apa? Ketua perang. Yang dilatih oleh Umar, dilatih oleh Abu Bakar, dilatih daripada orang yang kemudian daripada Ali, daripada apa? Jadi ketua perang. Dan yang dibuka lebih-lebih lagi kawasan Iraq tu, ke Furus tu, dibuka. Maka memasuk orang Islam ramai dan memdarat orang kafir banyak. Nah, dapat apa nikmat ni? Orang dapat faedah. Nah, dapat harta ghanimah, dapat orang panggil boleh meluaskan orang panggil kawasan Islam, boleh memasukkan orang dalam agama Islam. Nah, boleh orang panggil apa? Sebar Islam kepada serata tempat. Itu sebelah lebih baik. Nah, dan boleh orang panggil apa ni, tanah keimanan, masuk orang panggil benar baik-baik dalam jiwa orang, merdekakan orang daripada kena jajah apa semua. Nah, dan sebelah lain orang lain hak Nabi kata, dan ramai juga akan dapat mudarat sebabmu. Orang kafir, orang yang tak baik. Dah, sebab apa? Dengan sebab saat apa mereka Allah, harta dia mau kena rapah, bumi dia mau kena kena ambil, orang panggil apa semua, dan mereka jadi apa ni? Jadi tawan ni jadi celai. Nah, semua tu. Kalau gitu kena semua hak Nabi raya. Nah, engkau akan dapat faedah, dapat manfaat daripada engkau ramai daripada manusia, dan akan dapat mudarat dengan sebab engkau ramai juga daripada manusia. Maka berlaku sungguh hak Nabi raya. Ini mukjizat, saudara semua. Kalau gitu di sini tambah yakin dalam jiwa kita lagi, apa saja hak Nabi raya akan berlaku, mesti berlaku. Lebih-lebih lagi apabila hadis itu hadis sahih, hadis hasan. Nah, hadis dhaif tu kalau bukan tak berlaku, boleh hadis berlaku. Sebab dhaif tu ni sebuah orang siapa ya, boleh Nabi kata sungguh. Jadi apa saja hak Nabi kata mesti berlaku. Sama ada hadis tu sahih ke hasan ke dhaif tak kira. Kalau Nabi kata sungguh mesti berlaku. Nah, sebab Nabi dia tak berkecek dengan kira-kira dia, tak berkecek dengan hawa nafsu dia. Nah, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua Nabi kecek tu ialah wahyu daripada Allah. Maka semua tu benar. Sama ada kecek learning, sama ada kecek bersakupak dengan masa depan, ada berkecek benar yang hak lepas mari dah. Semua tu sungguh benar belaka, dia berlaku dah, dia tak berlaku lagi akan berlaku. Saudara semua. Maka masa sekarang ni yang kita ada ni, nah, masa akhir zaman yang banyak Nabi royak kepada kita akan berlaku benda tu, akan berlaku benda ni, akan berlaku benda apa semua. Saudara semua, maka inilah hadis kita pada hari ini, muzakarah kita. Nah, maka lepas pada hari ini insya-Allah setiap orang panggil apa ni, jika tak lupa, setiap muzakarah kita, pengajian kita pada waktu pagi ni mulai pukul 9 lebih kurang sampai pukul 11 ni, dan hujung-hujung tu kita nak ada sikit sebanyak ambil masa sekitar 5 minit nak pesan. Nah, dia paling nak bui benda-benda baik supaya kita beramal bersama insya-Allah. Maka tak kala hadis ni hujungnya kita berkecek saat ni bersakut paut dengan apa yang Nabi raya mesti berlaku. Maka Nabi raya ni ada dua, ada yang lek baik dan ada yang lek panggil bala, lek tak baik. Nah, benda akan berlaku, tapi semua tu mesti akan berlaku. Sebab tu lebih-lebih lagi pada akhir zaman ni, masa fitnah, masa cubaan itu berat, masa yang orang ni kadang-kadang rusak iman. Sebab tu kita kena jaga baik-baik iman kita. Maka dah 4 perkara saudara semua apabila kita buat, insya-Allah selamat. Buat semua-semua jangan tinggal, walaupun tak banyak saudara semua. Yang pertama, jaga semaya biar kita jangan berlupa. 5 waktu sehari semalam jangan berlupa. Dan kalau boleh buat jemaah lebih-lebih di masjid, comel, bagus, baik. Dan yang kedua, melazimi istighfar. Dan melazimi istighfar. Adalah hidup kita malam dan siang kena ada astaghfirullah ataupun rabbighfirli. Nah, maka jika boleh kata rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, sangat comel. Sebab pahala besar. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ulih tu. Habib tak ada nak kata hak pandai, tak kata apanya, kata astagfirullah. Yang penting membanyakkan kata astagfirullah, melazimi. Ada semua dah hidup kita. Lebih-lebih kita akhir zaman saudara semua. Jikalau kita benar-benar nak selamat daripada benda-benda yang tak baik. Nah, nak Tuhan jaga kita, nak Tuhan menyelamatkan kita. Dua. Yang pertama, jaga sembahyang 5 waktu jangan tinggal. Yang kedua, melazimi istighfar. Yang ketiga, membanyak selawat kepada Nabi.
Nah, tu dia. Malam dan siang, pagi dan petang. Yang penting wiwa. Dia banyak mana kau comel. Kau banyak kau comel. Kau banyak kau bagus. Nah, akhir zaman senjata orang beriman yang paling baik sekali jaga daripada bahaya apa semua, sama ada bahaya manusia, bahaya jin, sama ada bahaya bak ke dunia dan sama ada bahaya bak agama. Nah, hak paling jaga keselamatan kita yang paling baik sekali ialah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu membanyakkan kata. Nah, maka lepas kita kata sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ikut lafaz mana kita nak kata boleh belaka. Yang penting we ada. Dan yang keempat yang akhir sekali kita jaga 4 perkara ni. Padahal amalan baik bukan 4 perkara ni, tapi akhir zaman hak kita kena pergi benar-benar buat sungguh-sungguh 4 perkara ni supaya kita selamat. Nah, maka buatlah benda ni kita sendiri, isteri kita, anak cucu kita, dan orang adik-adik kita. Dan buat benda ni. Rumah tangga, setiap rumah tangga bakal buatlah benda ni. Saudara semua. Lebih-lebih lagi kita cuang COVID ni. Nak selamat daripada COVID, nak selamat daripada susah, nak selamat daripada bala, nak selamat daripada benda tak molek, nak selamat daripada orang kena, nak selamat daripada sihir, nak selamat daripada semua. Buat 4 perkara ni. Dah, jaga sembahyang. Yang kedua orang panggil apa? Melazimi istighfar. Yang ketiga membanyak selawat kepada Nabi. Yang keempat sedekah. Sedekah. Kita semua setiap hari. Sikit pun tak apa. Nah, planning comel dengan betul on ke sesiapa ikut saudara kehendak. Yang penting we buat. Nah, kepada anak yatim. Aku make satu keluarga anak yatim nak sangga mereka. Sehari 30 kok, sehari 40 kok, sehari 50 kok, ikut kita suka, sekadar kita mampu. Yang penting buat setiap hari saudara semua. Maka siapa-siapa yang buat 4 perkara ni, saya berjamin engkau selamat dunia dan akhirat. Saya berjamin engkau daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Dan saya berjamin insya-Allah engkau akan bersama Nabi di akhirat kelak, insya-Allah. Saudara semua, terima kasih kepada semua saudara yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir. Nah, dan minta kita pakai kod tukcai, kod lai, lepas tu repan kod hitam paid ning. Nah, insya-Allah supaya kita dapat benda baik-baik lagi masa depan. Maka sambung lagi esok hari hadis yang kelima insya-Allah. Maka saya panggil apa? Sekarang dululah pada hari ini. Dan maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.